Okay, Assalamualaikum. Welcome back to Ehsan Haris Channel. Jadi nampak tak dekat meja kita ni ada macam-macam. Ada Duathlon, ada tempat pelayar, ada toolbox, ada macam-macam. So hari ni kita nak buat apa? Kita nak servis Daiwa Zillion SV TW ratio 6. Jadi Daiwa Zillion SV TW ni adalah kepunyaan Ehsan Hafiz. So real ni 100% kolam air masin. Tak pernah lagi main fresh water, tak pernah lagi main laut. 100% kolam air masin. So dia decide untuk servis lah mesin dia. So kita akan tengoklah kat dalam mesin ni macam mana setelah penggunaan kolam air masin. Dah berapa kali kolam air masin kau pergi? Ui, selama lebih kurang 3 bulan lebih kita pakai. 3 bulan lebih. Okay guys, sebelum kita mulakan real service ni, so kita tengok dekat sini. Saya akan menggunakan minyak daripada Duathlon. So pelbagai minyak Duathlon. Ini minyak drag, ini minyak gear, ini minyak wormsuck, dan ini minyak bearing. Seterusnya kita akan gunakan tools daripada Kingdom ni lah. Siapa je tak kenal, kat Shopee memang popular benda ni. Sebab dekat sini dia ada bagi kita untuk buka bearing daripada spool. So alatan ni antara yang paling penting lah dalam real service kita. So seterusnya kita guna Zippo. Zippo ni adalah untuk membersihkan minyak daripada bearing-bearing. Seterusnya kita akan pakai oil cleaner. So nak pakai yang remover tu mahal, RM30 sebotol. So yang ni satu botol RM25, dapat 500 ml. So pakai ni lah, lagi berbaloi. Seterusnya kita ada macam-macam lagi. Kita ada vernier clipper untuk ukur bearing. Kita ada juga bearing-bearing yang dah rosak. Ni plate washer yang dah rosak. Ni bearing-bearing yang dah rosak. Ada lagi tak? Ni pun bearing yang dah rosak. So ni bearing-bearing yang dah rosak ni kita simpan lah untuk kenang-kenangan. Jadi kepada anda semua yang nak tahu apa ada dalam Daiwa Zillion SV TW ni, so tontonlah video ni sampai habis. So tanpa buang masa, jom kita mulakan servis mesin. So okay Mat, jom kita mulakan servis mesin. Boleh tak? Okey tak? Okey tak? Macam ni. So okey, macam biasa servis mesin mesti mula dengan side plate dulu. Side plate ni kita unlock. Kita buka, pusing ke bawah. Mat, pusing ke bawah Mat. Oh, dia lain sikit Daiwa Zillion ni. Kita kena tolak-tolak sikit dia punya ni, side plate ni. Okey, dah keluar dia punya side plate. Okey. So dalam side plate ni ada satu bearing. So nanti kita akan servis lah. So okay, tak apa. So dalam Daiwa Zillion SV TW ni, dekat spoolnya pun ada bearing juga. Tapi bearing kat sini saya dah pernah buka, dia complicated sikit. So berhati-hati. So maaf tangan hitam sebab baru buat undi PRN Johor. So sebelum kita buka tepi ni, kita kena longgarkan drag dulu, iaitu pusing ke belakang. So handle ni Ehsan Hafiz dah tukar, Go Maxxus punya handle. So dia lain sikit, ada 2 plate screw dekat tepi ni. Mat, susah Mat nak buka Mat. So beli daripada Kingdom ni kita dapat macam-macam dia punya kepala screw Mat. Okay, kita mulakan buka skru daripada handle ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh pula. Macam tu je. Kita dah buka pakai skru, kita pakai tangan Mat, cepat sikit. So video ni akan panjang sikit, mungkin dalam setengah jam, mungkin juga sejam. Jadi kepada anda yang tengok video ni, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong YouTube channel Ehsan Haris. Susah Mat nak buka Mat. Dalam video ni dia akan macam kerjanya akan jadi kekok sikit lah.
Okey, dah buka dah dua tepi skru ni. Letak tepi. Okey, seterusnya kita pakai daripada Kingdom ni juga. Tak muat. Okey, ngam. Oh, ni ketat kan? Okey. Pusing dia ikut jam. Pusing dia ikut jam. Okey, dah pusing pakai tu, kita pakai tangan je, senang. Jadi kepada anda yang mula-mula buka reel, so berhati-hati, ingat step je. Okey, cabut. Nah, dekat belakang ni ada plate washer, jangan hilang. Okey. Keluarkan drag dia. Jadi macam biasa dalam drag ni mesti ada spring, ada satu plate. So kita kena keluarkan dia. Inilah yang untuk ketatkan drag tu. Inilah dia bendanya. Apa nama benda ni saya pun tak tahu. Jadi ini fungsi dia adalah untuk ketatkan drag. Dia akan connect dengan star drag kita. Ngam-ngam. So kita pusing dia. Macam tu. Okay, so belakang dia ada plate washer juga. Hati-hati dekat ni. Dalam ni pun ada plate washer juga. Ada 2 biji. So saya tunjuklah dalam kamera Kita ambil tweezer dulu. Nampak tak? Dia ada 2 plate washer. Satu kat luar, satu kat dalam. So biar je ikut je susunan dia tu. Letak kat tepi. Ada lagi satu washer kat sini kecil untuk menjaga bearing kita kat dalam tu lah. Okey, ngam. Okey, so kita boleh pergilah dekat dalam body ni. So dia menggunakan, so kita boleh tengok kat luar ni skru dia tak ada satu pun skru dekat luar. Skru dia semua belah dalam. So 1 biji, 2 biji, 3 biji. So ada 3 biji je. So yang kat dalam ni dia pakai mata leper. Dia satu je yang lain. Susah sikit mat nak buka mat. Okay. So macam biasalah, reel-reel baru ni memang akan skru dia akan ketat sikit. Okey, dah keluar. Ni dia skru dia panjang boleh tembus Okey, next kita perlukan mata macam ni mat, mata hexagon. Sebab apa? Dia punya kepala skru ni berbeza sikit. Dia tak pakai mata leper ataupun mata tambah tu. Dia pakai mata hexagon. Jadi sebab itulah kita beli set Kingdom ni. Dia ada pembuka bearing dekat spool tu dan ada macam-macam lagi. So kita dah buka sikit, kita tarik je pakai tangan. So kena ingat kalau 1, 2, 3 kan. Jadi kita susun 1, 2. Nampak? Yang ni nanti belah atas, yang tengah ni belah dalam, yang bawah ni kita duduk bawah ni. So kita tak adalah tertukar-tukar skru yang sepatutnya duduk dekat mana tu. Dah 13 minit baru buka body, side body. Tengoklah macam mana kita edit nanti. Okey, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So okey guys, kita dah berjaya cabut side plate ni. So untuk buka semua part ni saya rasa kita perlukan time lapse lah untuk menjimatkan masa. Jadi anda diharap dapat menonton sehingga habis. Nanti mana-mana yang saya rasa penting, saya akan buat video macam biasa. Bearing also dekat sini dia punya bearing ni sangkut mat.
tak boleh nak keluar ni Mat. Alamak. Jadi dekat lepas penggunaan 3 bulan penggunaan kolam air masin, bearing dekat handle ni dia tersangkut. So saya nak buka dekat depan kamera susah, jadi saya buka dekat belakang kamera layar. Okey, saya dah berjaya dah buka dia punya bearing ni menggunakan kekuatan daripada dalam. So kita buka satu persatu menggunakan time slap lah. Okey, so kita guna tray ni bila kita buka part-part mesin kita ni, kalau terjatuh-jatuh kita ada area yang selamat lah kita panggil, supaya tak terjatuh-jatuh ke sana ke sini kita punya skru-skru ataupun part-part kecil. Okey, so seterusnya kita ada bearing puller. Nama dia bearing puller tak silap. So dalam ni kita ada bearing, kita boleh tarik guna ni. Nampak tak? Lama function Mat. Okay, so dekat Daiwa Zillion ni kita dapat tengok dia punya bearing bearing washer ni, plate washer dia berbeza sikit daripada bearing-bearing lain. Nampak dia ada washer, lepas tu dia ada lagi dia punya tembok tu. Tak tahu sebab apa. Ini dia bearing pinion gear bearing daripada Daiwa Zillion. Video ni agak lama sikit, so harap korang layan lah sampai habis. Ok, next kita nak buka bahagian worm shaft ni. Yang ni kita tak akan buka. Sebab apa? Sebab dekat skru dalam tu mudah loose tau. Jadi mudah loose, so kita kena berhati-hati bila kita buka. So kita akan buka dalam keadaan-keadaan crucial part je. Bila contohlah dia punya shaft ni memang betul-betul tak boleh pusing, maknanya bearing bawah tu akan ada masalah lah. Jadi setakat ni kita pusing, dia punya shaft ni tak ada masalah. Jadi bahagian shaft ni kita tak akan buka lah. Sebab apa? Sebab takut nampak tak skru kecil dalam tu, takut loose. So kita akan pilih kita buka bahagian worm shaft ni sahaja dengan T-wing ni lah. So jom kita buka. Kita akan gunakan time slap lah. Okay guys, untuk dekat sini kita dapat informasi terbaru untuk kita share dekat semua penonton-penonton kita pada hari ini. Dekat sini, dekat worm shaft dia ni, biasa kita buka kita pakai skru kan, dia ada tutup dia tu, kita buka lepas tu boleh keluarkan. Dekat sini dia pakai getah. Saya tunjuk. Dekat sini dia pakai getah. Okay, kita keluarkan getah ni. Lepas tu ada shaft kat dalam tu, kita tolak ke tepi.
Tolak ke tepi, kita keluarkan. Okey, lepas tu yang piring dalam ni, kita dongakkan dia gini. So dapat nampak tak? Ada yang nak jatuh ni. Okey, dia jatuh dalam kawasan selamat. So sebab itulah kita gunakan tray. Itu adalah idea daripada Ehsan Hafiz lah. Kita servis rail ni guna atas tray mat. Okey, dah keluar tu. Nampak? Jatuh lagi. So dia jatuh dalam kawasan selamat. Kalau dia jatuh kat atas meja kosong je, memang hilang lah. So jadi kita perlu buka lagi satu pin ni. So bom sub ni kita boleh keluar lah. Time slap. So okay guys, kita pun dah siap buka Daiwa Xilion SV TW2021. Jadi kita dapat tengok dekat sini. Dekat sini dia punya body masih lagi dalam keadaan baik, walaupun penggunaan 3 bulan. Kolam air masin tengok tu masih baik. Cuma biasalah kotor-kotor sikit tu biasa. So bila kita dah guna tu, biasalah akan kotor-kotor sikit lah. Jadi kotor-kotor tu yang kita nak bersihkan. So ini yang pertama. Yang kedua, kenapa rail ni mahal? Tengok ni, so dia punya bearing. Kita tunjuk satu lah dia punya bearing. Ni contoh-contoh bearing dia. Nampak tu, bearing dia lain daripada yang lain. Kita bezakan dengan rail yang biasa. Okey, ni tengok ni. Belah kanan saya ni bearing daripada mesin-mesin yang harganya B40 lah, kita boleh cakap kan. Harga-harga mesin B40. Contoh Shimano SLX, Shimano SLX ST. Inilah bearing dia, tapi Daiwa Xilion dia macam ni. Ini adalah bearing pinion gear, nampak tu. Dia dalamnya silver, luarnya dia coating warna hitam. Ini bearing biasa. Ini bearing daripada Daiwa Xilion. Sebab itulah dia agak keras sikit harganya. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga, dia sebab apa dia mahal? Bila kita buka mesin ni, kita tahu sebab apa dia mahal, sebab apa dia biasa harga. Okay, ini adalah plate washer. Biasa duduk sebelah bearing, tapi dia ada rumah dia sendiri. Nampak tu, dia ada rumah dia sendiri. Sebab itulah dia punya kualiti tu agak tinggi dan harganya pun agak tinggi. Okay, yang ketiga. Tadi yang kedua kan, yang ketiga. Ini adalah plate. Ini adalah plate. Ini buruk lah kuku ni mat. Tapi tak apalah. Ini adalah plate drag washer. Nampak tu, dia ada lubang kat sini. Lubang ni untuk duduknya drag clicker pada Daiwa Xilion ni. So dia akan ada part kecil ni, dia akan duduk dalam ni. Lepas tu dia akan plate ni akan duduk dalam ni untuk menghasilkan bunyi drag clicker. So kat situ nombor 3 sebab apa dia mahal. Okay, yang keempat, sebab apa dia mahal? Sebab spool dia adalah RCS SV Boost 1000 G1. So dah lah SV boost lagi, kualiti dia daripada RCS. So RCS ni adalah custom made, yang direka khas untuk brand-brand Daiwa. So dekat ni lah. So spool dia ni lah antara yang paling mahal. Jadi hati-hati jangan sampai bengkok. So itu keseluruhan untuk kenapa dia mahal, kenapa dia murah.
Seterusnya kita akan cek bearing lah. Jadi ini adalah bearing daripada side plate. Side plate ni akan membantu anda membuahkan kas dengan smooth. Jadi kita boleh tengoklah dekat sini bearing dia masih dalam keadaan baik. Sebab apa? Sebab dia ada lajak. Bila dia ada lajak, dia dalam keadaan baik lah. Dia dalam keadaan baik. So dia dalam keadaan baik. Kita tunjuk contoh. Ini bearing daripada Daiwa Helion SVTW juga, tapi yang kita dah tukar. Ni contoh bearing yang dah rosak lah ataupun dah jam. So bila kita pusing macam ni, dia tak ada lajak. Maaf lah, kamera ni macam tak boleh fokus mat. Jadi dia tak ada lajak. Ini antara bearing yang dah rosak lah. Okay guys, so mesin Daiwa Tatula SVTW Ehsan Hafiz ni semuanya dalam keadaan baik. Walaupun dah 3 bulan penggunaan kolam air masin, tapi masih dalam keadaan baik. Sikit pun tak ada karat. Jadi apa rahsianya Ehsan Hafiz? So rahsia dia adalah saya menggunakan minyak Dutulon dengan cara pre-coating dulu. Kita buat pre-coating sebelum kita pergi memancing kolam air masin. Itu point nombor 1 lah, paling penting. Pre-coating dulu untuk salt water game. Yang kedua, lepas penggunaan kita akan spray dengan salt water remover. Mana tunjuk. Alamak, kat luar. Tunjuk. So kita gunakan ni salt remover, spray wipe skip. Apa benda tadi ni kita pakai. So dia akan tanggalkan semua salt water yang ada pada mesin. So harga dia RM30 lah, agak mahal. Tapi dengan RM30 ni mampu menggunakan banyak kali daripada kita punya bearing, rail dan sebagainya rosak. Ni sangat berbaloi, RM30 yang sangat berbaloi. Itu je point yang saya gunakan. Satu, pre-coating. Selepas penggunaan kita spray ni. Spray ni. Okey, itu saja. Terima kasih atas tipsnya. So kat sini ada 2 point. Sebenarnya dia dah buat pre-service dulu. Sebelum dia masuk dekat kolam air masin. Ingatkan dia tak ada new inbox, dia terus mancing kolam air masin. Rupanya tak, dia dah buat pre-service dulu. Dia dah coating semua grease dekat plate-plate dia ni semua. Macam kita boleh tengok kat sini, nampak? Dia dah grease kan semua side plate dia ni. So dia dah buat pre-service. Lepas tu, lepas mancing kolam air masin, dia guna salt water remover. Untuk bersihkan mesin, masa servis kita guna all clean. Tapi lepas mancing kita guna salt remover. Okay guys, jadi kita nak basuh semua part-part yang dah di-grease ni. Bearing ni kita akan cuci guna Zippo. Part-part ni kita akan guna all clean untuk kita basuh. Jadi dalam proses kita basuh-basuh ni, kita tak tunjuklah dalam video. Nanti mana yang penting-penting kita tunjuk semula dalam video. Okay guys, so kita nak basuh dulu. Nantikan bila kita dah bubuh grease semua, kita akan tunjuk balik. Jadi jom kita cuci-cuci. Okay guys, tengok ni bearing-bearing dan juga gear-gear ni kita basuh menggunakan kita basuh guna Zippo. Tengok dia punya hasilnya. Oi, hitam mat air mat. Nampak tak? So airnya hitam betul. Tengok, tapi hasilnya ni worm shark punya gear. Tengok, berkilat-kilat. So ni pinion gear. Pun nampak tu, berkilat-kilat. Ni worm shark pun berkilat. Semua bearing kita basuh pakai Zippo. Ni dia punya kotoran-kotorannya. So sekarang kita tengah tunggu part-part kecil kita ni kering. Dan kita akan re-grease semua balik. Dekat body-body semua kita akan re-grease. Dekat bearing-bearing ni kita akan letak minyak Dutulon. So insyaAllah lah mesin ni akan bekerja keras semula untuk mendapatkan siakap kolam. Siakap bagong le. Alamak, siakap kolam je saya bagi guys. Tengah edit video lah guys. Sampai tengah edit video, kita belanja sikit. So okay guys, kita tunggu dia kering. Semua peralatan kita ni kering. Dan ni pun kita akan buang.
So lepas tu kita akan pasang-pasang, rigris, minyak. Lepas tu kita akan buat closing. So okay guys, cuci tadi dah siap. So kita dah pasang sikit-sikit. Okay, nampak ni, kita dah bubuh grease dekat semua tempat yang bergerak dan berpusing. So grease apa kita pakai? Kita pakai grease ni, Jutolon Real Grease. So dekat sini dia menjanjikan salt water resistant. Sebab itulah kita pakai dia. Jadi kita dah bubuh semua grease dekat ni. Dekat gear ni kita dah pakai grease yang semi fluid grease. Sebab apa? Sebab direkomend oleh Jutolon. Dekat worm sub pun kita dah letak grease. Dekat worm sub pun kita dah letak grease. Video pemasangan tu kita tak buat sebab ambil masa sikit. Okay, ni dekat body, side body. So kita dah bubuh grease juga. Bubuh grease Jutolon untuk salt water resistant. Sebab ini adalah mesin penggunaan kolam air masin. Jadi kita kat sini kita nak tunjuk spool. So spool ni kita punya bearing kita dah keluarkan. Nampak tu ada berapa part? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 part. Jadi kepada siapa yang nak buka spool bearing dekat Daiwa Zillion ni, berhati-hati. Okey, jadi ni bearing daripada spool Daiwa Zillion SV TW 2021. So bearing dia dalam keadaan baik nampak tu. Bila kita pusing dia ada lajak. Tak nak berhenti pula tu. Okey, so itu adalah contoh reel yang masih dalam keadaan baik. Kita bagi lagi sekali. Kita pusing dia ikut ada lajak. Nampak tak? Harap-harap nampak lah ya. So itu, ini adalah reel. So ini adalah bearing yang masih baik. Jadi kita nak bubuh minyak, kita nak pasang balik. Lepas tu kita akan completekan lah bahagian ni semua dengan meletakkan minyak-minyak daripada Jutolon. Okay guys, kita kat sini kita dah pasang balik. Kita dah letak minyak juga. So dah okay. Dekat body cover ni kita dah bubuh grease untuk salt water resistant. Bearingnya pun kita dah letak minyak. Dekat one way bearing tu pun kita dah letak grease. So dekat main body ni pun kita dah bubuh grease. Nampak tu, dekat main gear kita dah letak grease. Kat body dalam pun kita dah bubuh grease. So tak ada masalah. Jutolon ni kita pakai minyak Jutolon. Kita dah bubuh dekat main gear juga. Dekat side plate ni pun kita dah buka, kita dah cuci guna Zippo. Dan kita dah letak minyak Jutolon dekat bearing tu. So reel service dah siap. Kita akan pasang balik lah. Dan kita akan minta review daripada owner dia. Okay, so saya pasang kejap. Nanti dah siap, kita akan buat closing. So okay guys, kita pun dah siap servis Daiwa Zillion SVTW ni. So far tak ada apa-apa masalah. Bearing semua okey, tak ada yang karat. Grease semua masih dalam keadaan baik. Cuma itulah kotor-kotor sikit je. Biasalah kalau kita mancing mestilah kotor-kotor. Jadi kat sini peralatan servis kita adalah itu dia, daripada Kingdom. Minyak kita daripada Jutolon. Kita bersihkan guna Zippo. Dan kita ada pengukur bearing. So far reel ni tak ada apa-apa masalah. Kita dah servis, full servis, siap. So tinggal gasak. Jom kita tanya owner dia macam mana dia boleh pakai 3 bulan kat kolam air masin tanpa karat. So biasa kita kas terbaling macam gini kan. Baling macam gini. Biasa tension knob bearing ataupun one way bearing akan karat. Tapi dia pakai tak karat. Jom kita tanya owner dia. Okey. Inilah Ehsan Hafiz. So macam mana kau buat tak karat, Mat?
Okey, untuk penjagaan daripada karat saya ada beberapa tips. Tips yang pertama kita buat pre-coating. Tips yang kedua, cucian selepas penggunaan rail. Cuci dulu. Lepas tu kemudian kita akan spray dengan satu spray yang dinamakan ialah salt remover. Belasah air lamat. Kita gunakan ni. Tips nombor 3. Tips pertama pre-service. Tips nombor 2 kita cuci. Tips ketiga kita gunakan salt remover spray. So kita akan dapat mengelakkan karat daripada berlaku di dalam mesin. So itulah server sedikit kita servis Dewa Zillion SV TW2021. So jadi kita dapat lihat mesin ni dalam keadaan baik. So penggunaannya dalam keadaan baik walaupun dah 3 bulan memang gasak kolai masin je. Yang kedua kalau siapa-siapa baru-baru nak servis mesin, so servislah dengan berhati-hati dekat Dewa Zillion ni. Sebab apa? Dia banyak part-part yang kecil-kecil. So hati-hati lagi-lagi dekat drag clicker. So drag clicker dia pun hati-hati, kalau tersilap langkah boleh hilang. So saya gunakan safety area. So biasa saya akan buka mesin atas ni. Kalau apa-apa part jatuh, dia akan jatuh kat bawah ni. So dia tak akan jatuh ke mana-mana. So itu je kalau siapa yang mula-mula nak servis mesin. So saya hati-hati. Kepada yang dah lama, yang dah biasa servis mesin, so sama-samalah kita ajar yang baru-baru nak servis mesin. So ini kita belanja drag clicker daripada Dewa Zillion TW. So okey, kita check drag. Okey, ketat. Mantap. So tak ada apa-apa masalah lah dalam kita punya reservice. Okay, itu saja video daripada saya pada kali ini. So harap dapat memberi sedikit ilmu tentang servis mesin. So harap kita sama-sama dapat gunakan dengan baik. Sekian saja daripada saya video kali ini. Kita jumpa next video. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe.